Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita muliakan saudara pengurusi majlis kita pada malam ini yang baru sebentar tadi memberikan kata-kata haluan, yang kita muliakan seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Belanda Kolam, Manik, para imam, para bilal, hadirin hadirat tetamu Allah semua. Kita panjatkan syukur kepada Allah Ta'ala dengan limpah dan kurnianya. Sekali lagi kita diizinkan Allah berada di dalam majlis ilmu malam ini di Kampung Belanda Kolam. Mudah-mudahan berhimpunnya kita ini mengundang rahmat dan barakah daripada sisinya. Semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai satu amal soleh yang akan memenuhkan suratan amal kita. Dan semoga apa yang kita buat pada malam ini menjadi saham yang akan memberi kemenangan kepada kita pada hari kita dibawa beramai-ramai bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti insya-Allah. Jadi untuk kuliah jemputan ini kita akan tazkirah setengah jam. Selebihnya menjawab soalan lah. Soalan yang ada sudah dihantar di atas meja ni ada lebih kurang 30 soalan. Siapa yang nak bertanya belum hantar lagi boleh hantar sekarang. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Rawahul Bukhari wa Muslim. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan kepada kita untuk memahami tentang ayat yang telah dibacakan tadi dan hadis, iaitu kita ulang kaji balik beraja tentang wudu. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran pada surah Al-Ma'idah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Siapakah orang-orang yang telah beriman? Kita lah. Bukan kita nak beriman esok atau minggu depan. Kita telah pun beriman. Alhamdulillah. Iza kuntum ila salah, apabila kamu berdiri nak semayang. Farsilu wujuhakum, maka hendaklah kamu basuh akan muka-muka kamu. Ayat ini tentang tasyri' ataupun syariat wudu. Ulama-ulama tafsir dan ulama-ulama sirah berselisih pendapat bilakah perdukan perintah atau amalan wuduk ini. Pendapat yang pertama iaitulah sama dengan tarikh diperdukan solat selesai daripada peristiwa Isra' Mi'raj, iaitu ketika di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Pendapat yang kedua ialah setelah 16 tahun dilantik menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni di Madinah selepas hijrah. Kerana berdalil dengan kisah Siti Aisyah radhiyallahu anha yang hilang rata ni, kalung, loket ni hilang, cari tak jumpa, turun ayat tentang tayamum kerana tempat hilang tu tak ada air. Dan pendapat yang ketiga mengatakan bahawasanya wuduk ini sudah disyariatkan pada umat yang dahulu, sebagaimana puasa telah diwajibkan bagi umat yang dahulu. Itu pandangan-pandangan ulama. Iza kuntum ila salah, apabila kamu bangun berdiri nak semayang. Ini juga menjadi dalil bahawasanya qiyam itu wajib. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis, salli qa'ima, semayanglah kamu hala kaunik, hal keadaan kamu itu yang berdiri. Kena jagalah. Kita fahamlah berdiri tu, tapi tak belajar apa yang dimaksudkan berdiri, kat mana yang tidak dikatakan berdiri. Dia orang awam ni, dia tahu hukum tapi dia tak faham. Jadi kita kalau boleh keluarlah daripada martabat orang awam. Maknanya bukan tahu saja dan faham. Contoh tahu dan tak faham, semua orang tahu riba tu haram, tapi dia tak menjelaskan apakah makna riba. Semua orang kampung tahu haram judi, tapi apa makna judi dia tak tahu.
Nah, jadi salli qaimah, semayanglah kamu dalam keadaan berdiri. Kerana dalam hadis ini iza kumtum ila shalah. Kumtum ini fi'il madhi kalimatun dallat ala makna hadatsin madha. Kalimah yang menunjukkan bahawa perbuatan itu sudah berlaku. Tapi pada ayat ini menunjukkan bila kita hendak menunaikan semayang, belum semayang lagi. Nak pergi buat semayang, maka kenapa yang pertama rukun semayang qiyam. Jadi siapa yang qiyam baru sah dia mulakan semayang. Semayang itu mula dengan apa? Dalam hadis sebut solah ni iftitatuhat takbir, mulanya dengan takbir. Maka siapa yang berdiri baru takbir sah. Siapa yang takbir baru berdiri tidak sah. Lawan bagi berdiri benda lagi nampak. Kalau dia orang ni dia tak berdiri, orang benda panggil duduk. Bukan duduk saja, jalan orang panggil berdiri tak? Sebab tu jarang orang dia duduk takbir, tapi ramai orang jalan takbir. Contoh dia masuk dalam masjid tu imam rukuk Allahu Akbar, dia takut duduk dalam jalan Allahu Akbar. Faham lagi? Ada tak? Diri tak lagi? Tak lagi. Sah tak? Tak sah. Walaupun sebelah kaki sudah duduk dalam sah, sebelah kaki baru nak akad ayun letak. Faham? Ada ke? Ada. Tengah Allah dah. Kena faham? Tak sah. Bila tidak sah dikira tidak mengerjakan solat. Bila dikira tidak mengerjakan solat, wajib kena ulang jika ada waktu. Jika waktu sudah habis, wajib kena qada. Bila tidak qada, dia meninggalkan solat dengan sengaja, kena azab dalam kubur. Dia tidak takut dodang apa jadi gani kalau dodang. Pergi macam biasalah, duduk diri dulu, baru takbir Allahu Akbar. Kalau dodang Allah tu imam sami Allah, dang tak? Dodang dah biarlah dodang. Semayang sah. Mu dalam jalan Allahu Akbar. Tak sah tu. Mu nak sah ke tak sah? Kita nak sah. Tapi kalau orang jahil, dia nak dang. Tak kisah belum jaku sah tak sah. Janji dang. Tak? Bukan kita nak dang, kita nak sah. Batu hukum syarak wada'i, nak tahu sah ke tidak sah. Iza kuntum, bila kamu telah berdiri. Kalau mu berdiri maknanya baru boleh takbir. Takbir kena dalam diri. Melainkan pada semayang syiddatul khauf, semayang orang dalam peperangan, semayang kejar di musuh, orang nak bunuh kita. Kita tak mayang garik. Jadi adakah boleh kita semayang garik dulu, minta nanti nak mayang garik lah. Boleh kata gitu pembunuh itu. Tak lari duduk dah, dia nak tikam. Jadi bila kita tunggu habis dia kejar, habis garik, maka dalam berlari itu solat maghrib. Faham lagi? Jadi dia berlari sah. Kerana semayang itu syiddatul khauf, tersangat takut. Faham lagi? Hukumnya sah. Itu lainlah. Hak kita khabar wajib diri betul ni ketika aman. Jadi kalau orang imam tengah rokok, faham? Dan tak sah dulu, diri betul dulu, baru takbir. Dan takbir tu dulu biarlah selesai takbiratul ihram, baru takbir rakaat. Ada orang dua dalam satu. Allahu Akbar dulu. Faham tak? Takbir ihram dulu Allahu Akbar, baru Allahu Akbar, baru takbir rakaat. Faham? Pergi buat capu gitu macam sepu. Faham lagi? Daun lidah buaya dan buah avocado. Tu shampoo tak apa lah, dua dalam satu. Takbir dah Allahu Akbar. Baik. Jadi bila kita nak solat, pada maksud ayat ini kita tidak bersuci. Maksudnya kita berhadas. Hadas ada dua.
hadas asghar, hadas akbar. Ha, tu panggil ulang kaji, bukan mari nak ajar orang belajar kolam pandai belah kedah. Ulang kaji, peringat mula. Tak? Ha. Kan kata datang ingat mari ngajar. Ingat orang bodoh ke apa? Tak, bukan. Tazkirah dah, beringat mula. Kalau dah tak ingat tak? Ha. Hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil itu perlu kepada wuduk. Hadas besar itu perlu kepada mandi. Apa dipanggil hadas? Hadas itu perkara yang kita kalau tengok tak nampak. Tu hadas. Amrun i'tibariyun yakumu bil a'dha yamna'u sihhatan nahwi shalah. Faham? Satu hukum yang diperkirakan ada pada seseorang. Yang jikalau ada hukum itu pada seseorang, dia akan menghalang daripada sahnya solat. Sebab tu orang niat angkat hadas, maka hukum halangan tadi terangkat, maka semayangnya menjadi sah kerana wuduk itu mengangkat hadas. Bila tak ada wuduk, hadas ada pada badan seseorang. Faham tak ke? Jadi boleh niat wuduk tu, niat berwuduk boleh, niat mengambil wuduk boleh, niat mengangkat hadas pun boleh. Jadi orang tanya apakah hadas? Hukum larangan solat yang ada pada badan seseorang. Bila solat itu sudah tidak boleh, maka tak boleh jugalah hak lain-lain yang turut dilarang. Tak, tawaf, sujud syukur, sujud apa benda ni, sajadah. Pegang Quran. Maka bila tidak ada wuduk, maka farsilu wujuhakum. Maksudnya kalau kamu nak semayang dan kamu belum berwuduk, makna kamu berhadas, maka wajiblah kamu berwuduk. Itu maksudnya. Cuma Allah tak kata, nampak, falyatawadda. Allah kata farsilu wujuhakum. Maka ambillah wuduk dengan mula membasuh muka dahulu pada perintah rukun. Okey? Dah kalau kita dah ingat ke ambil wuduk dah. Kita pergi semayang tak ingat. Ada ke dah ingat kan? Lupa betul tak? Siapa sini tak pernah lupa? Nak ubur dalam setahun, curah seming biar mampu senang. Ada orang tak pernah lupa, tak usah ngaku lah. Yang tidak pernah lupa siapa? Allah. Kan kita tengok saya tak? Saya tak pernah lupa. Jeng. Nampak tak? Baik tahu lah sungai kan lagu tu. Bila kita makhluk makhlika banyak salah silap. Antara kelemahan kita lupa. Batu tu imam lupa, jangan marah. Tu imam apa itu salah baca. Kabong ngaji Jordan. Sebab dia makhluk, bukan Tuhan jadi imam. Faham tak ke? Kulikal insanu dha'ifa. Dijadikan manusia itu lemah. Lemah tu bahasa KL. Kalau terjemah Terengganu, darah syaitan. Faham tak ke? Itu manusia. Faham tak ke? Jadi kita dah ingat. Kita ingat ambil wuduk dah. Atau kita ambil wuduk dah, tapi kita batal dah. Dah ingat yang batal dah. Kita pergi semayang tidak ada wuduk. Maknanya semayang dalam keadaan berhadas. Hukumnya tidak sah semayang kita. Faham lagi? Jika tidak sengaja pun tidak sah, sengaja pun tidak sah. Makna tak sengaja semayang tanpa wuduk, tidak sah. Faham? Sengaja semayang tanpa wuduk pun tidak sah. Kerana apa? Kerana berwuduk itu syarat sah semayang. Bila syarat tidak ditunaikan, maka semayang tidak wujud. Iza saqata syartun saqata masyrut. Bila syarat tidak kita laksanakan, maka yang disyaratkan itu tidak ada. Tak ada wuduk, tak ada semayang. Walaupun tak sengaja. Cuma bezanya siapa yang tidak sengaja, bukan sengeleng, semayang tanpa wuduk, dia tidak berdosa di akhirat nanti. Dan siapa yang sengaja, yang sengeleng, dia berdosa. Sengeleng berdosa, tak sengaja tak berdosa. Cuma tak sengaja tidak berdosa. Faham? Dan tetap tidak sah, dan yang sengaja pun tidak sah. Dah ada ke orang sengaja semayang tak ada wuduk? Ada? Dia hujan-hujan, hujan bau sejuk. Pukul 9 malam, dengan sejuknya, dia pun ketuk. Aduh,
Faham lagi? Dia tahulah batal tak? Nak pergi turun pula telaga tu dalam hujan lebat tu. Datang kata, ranggok lah sekali bawah. Faham tak? Wak seterik kali kita pun, oh ya. Allahu Akbar. Tu. Hukumnya dosa. Dosa besar, dosa kecil, dosa besar. Faham lagi? Tu. Nak. Orang tua-tua, orang jenis duduk tagreh petang-petang kan. Tunggu asar. Nak. Dah tok lelaki tak ada dah bahan Covid. Nah. tinggal maklum saja tinggal. Nampak tak? Cucu-cucu alik habis dah raya kelapang oh. Baru ni ramai. Baring itu tagreh. Lepas tu kelak. Allahu Akbar. Nah, rebang so. Dia tidur dah sikit ah. Bangun mayang so dah ambil wuduk. Ni aja berlaku. Tahu tak? Dia kira tak apa. Nak mana ke dia? Nak? Zaman muda-muda lu orang duduk ngajar wawai, tengok tali basing. Tua dah orang catong dah. Nah, sah tak? Haram. Ni ada cucu tegar tu dah ulih untuk tidur dah baik mayang. Anda dah tak bong ke. Marah cucu. Tahu tak? Dah kan dia sudah lena. Nabi kata al-ainani bika usahi faman nama falyatawadda. Mata yang sedar tidak tidur dia tahu keluar angin atau tidak melalui duburnya. Maka bila dua mata itu sudah lena falyatawadda. Jelas tak? Tu jaga-jaga. Faham? Yang ketiga, sengaja semayang tanpa wuduk. Orang yang semayang dengan wuduk tapi tengah semayang batal wuduk, dia tak keluar. Ni ada kau. Ni paling ramai. Faham lagi? Kalau tidur macam maklum ni seorang dua je. Tak? Kalau paling ramai, dia semayang macam biasa. Ada wuduk. Faham? Tengah-tengah semayang, batal, ketuk dan dia tak keluar. Diteruskan semayang. Dia tahu tak? Batal. Tahu. Tapi dia pura-pura semayang. Dikira sengaja semayang juga, berdosa. Faham? Batu wajib bila batal saja ketika rakaat, berhenti masa rakaat. Ketika Fatihah wajib berhenti masa Fatihah. Ketika tahiyat awal wajib berhenti masa tahiyat. Haram meneruskan semayang setelah batal wuduk. Faham? Malik yaumiddin pun ketuk wajib kena berhenti keluar sah ambil wuduk. Tengok tahiyat at-tahiyyamu wajib tak boleh sambung dah, haram dah sambung. Tapi ramai daripada kita pura-pura meneruskan solat. Itu hukumnya haram. Nak melainkan imam. Imam tak apa. Pada mana? Pada ketika rakaat dia boleh teruskan semayang walaupun sudah kentut batal, dan ketika sujud. Dua tempat imam ini boleh teruskan semayang. Maksudnya walaupun sudah batal dalam rakaat, imam boleh berkata sami Allahu liman hamidah supaya makmum nampak imam bangun. Dalam sujud batal dah imam, dia boleh kata Allahu Akbar supaya makmum bangun dan nampak imam bangun keluar. Sebab imam kalau lari dalam sujud, nyaknya ke makmum. Faham? Makmum belakang kata lama sujud terik ni. Bangun tengok tak ada seekor orang depan. Nampak? Itu boleh. Itu darurah. Faham lagi? Jadi kena ada. Tidak, Allah tidak terima. Tak terima itu maksudnya tidak sah. Faham? Sebab tu dalam hadis riwayat Abu Hurairah yang kita baca mula-mula tadi, Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda atau kama qala. Allah Taala tidak akan menerima satu pun salat yang kamu kerjakan apabila sudah berhadas sampailah dia mengambil wuduk. Dah semua kata 1000 rakaat, serakaat pun Allah tak terima. Mana? Kalau sudah berhadas tak ambil wuduk lagi. Faham? Kata ulama, adamul qabul itu makna tak terima itu adamus sihah. Tidak ada sah, tak ada sah. Faham lagi? Tidak sah.
Kita nak sah. Nombor satulah fiqhnya. Yang keduanya, kalau kita tak tahu itu sah atau tidak sah, tapi kita sudah melakukan apa yang sudah kita pelajari, fa amruhu ila Allah, serah kepada Allah. Bang, sebab ada kalanya solat kita itu kita ingat daripada awal sampai akhir semuanya betul. Tapi ada solat yang kita tak ingat betul ke tidak, rokok aku kemarin dulu. Betul ke tidak, sembahyang subuh aku tahun lepas. Itu serah kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah. Jangan ambil balah kalau kita tersilap, terkurang, tercuai dalam bab melaksanakan ibadah. Jadi wuduk, Allah kata guana, faghsilu wujuhakum, basuh muka-mukamu. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, segala tanganmu sampai ke siku. Wamsahu biruusikum, kemudian sapu kepala kamu. Akhir sekali wa arjulakum ilal ka'bain, segala kaki kamu sampai ke buku lali. Di sini pada ayat ini ada 4 rukun wuduk. Yang pertama basuh muka, kedua basuh tangan, ketiga sapu kepala, keempat basuh kaki. Semua rukun wuduk ada berapa? 6. Awak? Tak tahu. Dia. Ada apa? 6 ke 13? Ada 6. 4 tadi sudah dibaca daripada Quran, 2 daripada hadis. Ingat tu. Faham tak? Ingat. Kalau tanya rukun wuduk ada berapa? Ada 6. 4 daripada ayat Quran, 2 daripada hadis. Mana daripada hadis? Yang pertama niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faham? Itu hadis. Lagi hadis tertib. Faham? Basuh hak mana dulu? Muka dulu, sebab Allah sebut muka dulu. Lepas muka Allah sebut tangan. Tak boleh tangan dulu baru sebut muka. Tertib itu letak hak mana dulu, yang mana tengah, yang mana kemudian. Itu panggil tertib. Nah, sahabat-sahabat bertanya, apabila disuruh dengan mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah, maka nak tanya kami nak mula hak mana dulu ni? Pasal ada penduduk mari daripada Safa, ada penduduk mari daripada Marwah. Faham? Hak mana dulu nak kira ni? Maka Nabi jawab, ibda'u bima bada'allahu bi. Hendaklah kamu buat mula hak mana Allah sebut dulu dalam Quran. Allah sebut kan, innas safa wal marwata min sya'airillah. Faham tak lagi? Sesungguhnya sa'i antara Safa dan Marwah itu syiar Allah. Maka Allah sebut benda dulu. Safa dari bukit Safa dulu. Walaupun memari daripada Marwah lalu daripada kampungmu tak kira. Start Safa. Faham? Jadi wuduk mana Allah sebut dulu? Ibda'um bima bada Allah bi. Mulakan mana Allah sebut dulu. Faghsilu wujuhakum, basuh muka kamu dulu. Kat mana muka? Apa benda muka? Muka. Malam ni belajar bab muka. Muka ni iaitu mukhatab, benda yang dihadapkan. Faham? Kita duduk, orang kawan kita ni muka kita. Kita tengok muka dia, hak mana nampak? Itulah muka. Faham lagi? Jadi bawah dagu nampak kalau kita beradak ni. Tak nampak ah. Faham lagi? Jadi bawah dagu bukan muka. Okey? Cuma ulama buat garis panduan untuk mudah. Kalau mula-mula panjang dan lebar. Mana panjang muka, mana lebar? Lebar antara anak telinga. Ni mak telinga. Ni mak telinga bukan. Ni anak cik. Kan tak kena anak telinga. Faham tak lagi? Ni anak telinga. Daripada sini sampai ke sini. Itu panjang, lebarnya muka. Faham tak lagi? Panjang daripada bawah dagu. Bukan bawah no, ujung dagu ni. Dagu kita ni tak straight gitu. Dia sakut situ. Ni tulang suku, ni tulang suku. Faham tak lagi? Dia kat sambung. Tu. Tu start sini naik sampai kat tempat ni. Nampak rambut ni? Pak tumbuh rambut. Sini sampai sini tu muka. Jadi bawah pada ujung dagu ni muka ke tak? Bukan. Atas rambut ni lah kata? Bukan. Faham? Ni sini lah. Walaupun orang itu rambut dia start lambat, start belakang. Faham lagi? Tak kira dia tu katakan rambut dia ada kan setengah orang rambut dia start sini. Faham lagi?
Jadi adakah sini muka dia? Bukan. Faham? Tak kira dengan kepala dia tu. Dikira dengan orang ramai. Kat mana? Sini juga. Walaupun rambut dia start belakang. Ada kan rambut orang? Rambut dia tepi ni. Dia sikat sini. Faham lagi? Tidak sikat ni ada benda sikat tepi ni. Sini bukan muka walaupun rambut dia start belakang. Faham? Rambut dia cetak kira macam orang lain. Faham lagi? Itulah muka ni. Kerana apa? Hak ni jarang. An-nadiru la yuhakkamu bihi. Benda yang jarang orang tahu hukum. Okey? Jadi balik sekarang nak tengok muka, buat garisan, ambil magic. Tengok cermin, tok dekat ujung rambut, laki puang, buat sekali seumur hidup. Nak tengok, nak kenal muka. Tarik dengan magic. Jangan tarik gini, tarik turun gini. Sampai ujung dahi turun sedikit gini sampai ke anak telinga. Lepas tu turun ke tepi keng. Buat dengan magic, pemenang lah apa? Faham? Dah seumur hidup nak kenal muka. Betul tak? Dah ajar buat. Oh, ni muka. Ilmu tu. Faham? Jadi apa yang dalam garisan hak kita tarik ni muka wajib kena rata air. Kerana faksilu wujuhakum. Segala wajah-wajah kamu termasuk fauqaha. Apa saja yang ada atas muka habis. Faham? Ada sisi ikan sini. Nampak? Sekeping. Dia tak cabut. Siapa ada air? Tak dia lekat di kulit. Tak sah. Tak sah dia perkataan wujuh dia. Faham lagi? Wujuh itu maksudnya kulit muka. Kulit muka. Mata, ujung mata sampai ujung mata lek ni. Dalam mata tak wajib basuh. Dalam mata bukan muka. Ada orang dia kata, dia ajar kawan dia kena ganyeh mata. Kena ganyeh putih mata. Jadi budak tu kelabur lah ni mata. Faham lagi? Ikut orang sesak ngomong jadi punah kanuh habis. Faham? Ulama kata makruh basuh mata. Dia boleh rosak mata kita. Faham lagi? Jangan. Nak ikut kawan belak-belak. Dia tu dah kawan aku kabar. Kawanmu ulama ni? Tak, ulama dia pasal mozek. Pasal tu pasal mozek jadi boleh fatwa. Ni betul tak? Nak zaman kita ni dulu zaman dulu 90-an dulu senegeri mufti. Ni 14,000 mufti. Faham lagi? Netizen mufti lah ke? Betul tak? Ulama tok guru habis ni canggah lah ke? Tengok orang ni sibuk nak raya sama dengan Mekah. Kita nak suka nak lebih air kecil. Kata ada juga bodoh gini. Dia nak buat mana? Dia kata kita satu agama kan? Dah Mekah raya kita raya biar sama betul. Nak buat kan? Kawan dia hak tongong. Ya juga. Lagi. Orang lain lelah ngaji kita tau. Patut korek minta maaf apa benda. I'anah mengaji apa benda ni. Allah murni, murni ngaji majmuk, nak kebah ngaji. 18 tahun. Dia bodoh buat tua. Apa lagi? Dak ngaji bersalah apa, dak layang MU. Waktu buat tua. Ana nak gua ni gitu. Tapi ada dia tanya kita gitu. Dah ustaz, kita satu agama. Kenapa raya tak sama? Mesti sama kan? Kata dah apa mu dak buka pukul 1 malam. Mu nak sama dengan Arab Arab 1 malam apa buka garik. Arab dak garik dak buka je telefon. Dak buka lagi, buka 1,5 orang. Bakal ketara mu ikut kan tu. Apa dia ikut Arab 1,5 garik. Betul tak? Dah. Hidup orang gitu. Kalau jadi kambing boleh jual. Dia ingat tengok-tengok kita dalam Facebook tu, kira dia jadi boleh fatwa dah. Betul tak? Alallah merah lagu ni. Segala apa caci dah ada manik. Kalau ada manik, ada benda yang halang, tak sah wuduk kita. Ropuang kena jagalah. Ropuang kena jaga. Sebab kadang-kadang gicu dia tu. Gicu dia tu kadang-kadang dibuat daripada lemak sayuran. Kadang-kadang daripada minyak kelapa sawit. Faham lagi? Orang duk ngai ikan kelah, dia buh mulut. Dan kadang-kadang daripada gelatin khinzir. Tu. Masalah kat tu. Kena tengok-tengok, bukan larang mu belawa.
Tapi gicu dia berminyak. Nah, pakai gicu, lepas tu kita dak tanggalkan, kita wuduk, bibir kita ni yang sebelah luar nampak dia orang, dikira zahir muka. Faham? Jadi tak kena air, tak sah. Atau kelopak mata eye shadow. Kalau takat bedak tak peluk tak apa. Dia kena air, dia kata kena kulit. Kalau eye shadow, blusher, faham tak lagi? Eyeliner hak tebal, hak beriang mata, tak sapa kulit, tidak sah. Nah, bukan marah belawar. Nah, takut tak sah ni. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kamu sampai kepada siku. Maka Allah Ta'ala sebut tangan dulu, maka sunat kita ambil wuduk basuh tangan dulu, siku kemudian. Siapa yang sengaja ambil siku dulu, basuh siku dulu, tangan jari kedian, makruh. Sah tak? Sah. Faham tak lagi? Kerana ini adab saja. Bang, bukan masalah sah tak sah. Ada orang kata tak sah ambil siku dulu. Tak betul. Yang betulnya sah. Tetapi sunnahnya Nabi basuh jari dulu. Faham? Jari baru siku. Kerana wa aidiyakum, aidi makna segala tangan mula dengan hujung jari. Segala asabi' sampai ke siku. Faham? Cicing kalau longgar, air sampai celah dah, bawah cicing tak wajib buka. Tapi kalau ketak, wajib kena buat gerak. Ketak guanya sekiranya kalau kita basuh, air tak masuk bawah cicing. Maka masa basuh jangan, wajib anjak ke depan, basuh tepat dia tu. Faham tak lagi? Lepas tu masuk balik. Jangan sayang nak buat gerak, semayang tidak sah. Tidak ada wuduk, tidak ada solat. Kerana syarat sah. Kemudian wamsahu biru'usikum, dan taklah kamu sapu air. Tak basuh, sapu saja. Sapu saja. Kepala kamu. Maksud kepala di sini dua. Sama ada kamu kenakan air pada rambut sahaja, sah, atau kenakan air pada kulit kepala saja, sah juga. Contoh kulit kepala tepi ni, kat telinga. Tak ada rambut. Ni kulit kepala. Atau dari dia suluh belakang ni. Macam tromeng. Dia basuh kat tadak rambut. Sah juga. Faham lagi? Dan yang afdal, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Hak afdal, hak contoh ditunjukkan oleh Rasulullah. Rasulullah lagu mana? Dia basuh dua cara. Satu, yang sempurna, sutir kepala. Faham? Basuh habis sutir kepala. Yang kedua, Nabi buat cara lebih mudah, ialah setapak tangan, iaitu dia atas ubung-ubung sahaja. Faham? 1/4 kepala dalam kitab fiqh. Dia ubung-ubung ni. Terengganu panggil dia ubung-ubung. Ubung-ubung bahasa baku Terengganu. Nah, orang ni mana? Apa tak tahu? Dia kan orang Singapura. Terengganu panggil dia bubung. Bukan ubung-ubung. Ubun-ubun bahasa KL lupa. Faham? Terengganu bubung. Faham lagi? Hidup mula dah sebut kau hilang. Betul tak? Hilang bahasa kita diri. Bila hilang bahasa, maka tidak ada perasaan sayang kepada bangsa. Bila sudah tidak ada perasaan sayang kepada bangsa, apa orang nak buat ikut sukamu, asal aku lepas makan ke darah sudah. Faham lagi? Itu cintakan bahasa, itu sayang budaya. Bubung. Ni maksudnya 1/4 kepala. Bapa panggil 1/4? Kerana kepala kita hanyalah 4 bahagian dari tapak tangan saja. Faham? Ni ubun-ubun ni sini, ubun-ubun. Kalau budak-budak baru beranak, kita jamuh lembek. Tak lembek. Tu bubung orang ni. Faham? 1/4. Kepala kita 1/4. 4 tapak tangan. Sutir, 2, 3, tepuk ke belakang seri. 4 je. Sampai dia 5, cacat lah kepala dia. Faham tak lagi? Ataupun alien. Dia 4. Faham? Sutir, 2 utir, 3 utir, 4 utir. 4 tapak tangan, sutir kepala. Nombor tu hang buat tu. Faham tak lagi? Itu panggil 1/4. Jadi Nabi basuh 1/4. Dah kita buat sekurang-kurang sah saja boleh tak? Boleh. Dia ambil rambut di ujung ni saja. Ceh dengan air. Sah dah. Tapi rugi. Pasal apa?
dia tidak melakukan wuduk yang ihsan, wuduk yang elok. Wuduk elok ini wuduk cara Nabi. Basuh molek, basuh 3 kali, mulakan dengan bismillah, sudah dengan doa. Itu wuduk yang elok. Wuduk yang elok apa bezanya? Wuduk yang elok, wuduk Nabi ini bukan saja boleh buat semayang, tapi dapat keampunan dosa. Dan wuduk kita biasa-biasa tak ikut wuduk sunnah ni, wuduk tu hanya boleh buat semayang, keampunan dosa tak dapat. Nabi kata man tawaddaa wa ahsana wudu'ahu saqatat khatayahu min kulli jasadi au kama qala. Barang siapa mengambil wuduk lalu diindahkan, dielokkan cara wuduknya, maka gugurlah segala dosa daripada badannya. Nampak lagi? Jadi ulama kata apakah syarat ahsan itu, mengelokkan itu? Iaitu dia wuduk buat yang sunat dan yang wajib. Faham? Adakah wajib kita sentuh dengan kepala kita? Tak wajib. Kita jiru air mandi pahit ujang, masa nak sapu kepala kita, Allah ya kepala kena air, sah dah. Dan Nabi sapu dengan tangan. Kita ikut Nabi sapu dengan tangan, dapat pula sunnah Nabi. Faham? Kalau tadi fiqah sah. Faham? Di sisi fiqah sah dah. Sunnah tak dapat. Sunnah tu banyak lebih kelebihan. Ikut orang Nabi buat, kerana cinta kan Rasulullah. Kita pun buat dengan tangan. Nabi guna tangan, kita tangan kita awak gitu. Faham tak lagi? Orang lain simbah, dia pun tahan kepala, pok, sah kok. Dia sudah ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan, nak sapu kepala, kawannya simbah. Dia pun lepak, kena kepala, sah. Atau siapa nak sapu kepala, dia pun cekor air, dia buat macam bola takraw, dia pun lepop, pum kepala, sah kok. Faham lagi? Tapi sunnahnya sapu. Nabi sapu dengan tangan. Kerana apa? Kerana banyak bab-bab wuduk ni sahabat kata kerana ra'aitu Rasulullah. Aku tengok Rasulullah buat gini. Kita buat tak. Malaikat yang tak sampai hadis pada kita, kita tak mampu nak ikut. Faham? Itu lain. Yang sudah sampai hadis, kita ikut kan. Ulama menjelaskan hak payah-payah yang kita tak faham daripada hadis. Hak jelas kita ikut. Hak tak jelas kita buka kitab fiqh. Faham lagi? Nak penjelasan ulama. Wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian basuhlah akan kaki kamu, segala jari-jari kaki, lelaki puang, kecil besar tua muda, sampai buku lali. Setiap orang Allah jadikan sebelah kaki 2 buku lali, 2 kaki ada 4 buku lali. Pasal apa dia panggil buku? Kerana dia buku gitu. Faham lagi? Pasal apa dia panggil lali? Kerana kalau kita keling malam-malam tak tengok tak lain, jadi lali dengan kita. Panggil buku lali. Faham lagi? Jadi kalau kita sama air separuh buku lali, kita berhenti, tak sah. Ilal ka'bain ini maksudnya ma'al ka'bain, termasuk dengan 2 buku lali kambuh habis dengan air, baru sah. Tapi ingatlah, biar rata. Tak rata, takutlah ni lah. Nabi dia ada masanya, dia kebanyakan ni dia lembut, tapi ada tekah-tekah dia kerah. Sebab tu orang ngajar ada lembut, ada kerah. Kalau kata tak boleh kerah gini, Nabi tak ngajar kerah gini, lepas tu tak faham sunnah, tak ngaji hadis. Banyak kali Nabi kerah. Contoh dalam bab wuduk ni, Nabi tengok seorang laki-laki ambil wuduk, time basuh kaki, dia gonyoh depan, dia jigu, tapi belakang ni tak kena, kat tumit belakang. Faham lagi? Depan saja. Nabi merah muka. Nabi kata wailul lil aqabi minan nar, celaka 2 kaki lelaki ini dalam neraka jahanam. Lembut ke kerah? Dah. Yang kata nama lembut semua mengaji di mana? Faham lagi? Faham tak? Banyak Nabi kerah. Nabi tengok sahabat pakai cicimah. Kalau ustaz ni nak lembut, tak boleh pakai tu, emas tu haram. Nabi kata datang kamu berjumpa Rasulullah dengan bara api neraka jahanam pada tanganmu, kerah ke kasar, lembut. Dah. Laki-laki tu cabut biung lepas tu. Bila Nabi lagi, kawan dia kata dah Nabi tak ada, dah ambil mula. Kata kali ambil dah, apa lepas tak ambil dah. Lagi dah. Tapi kebanyakan Nabi lembut. Ini pandang tengoklah.
Ni orang ngajar keras marah. Dia tu apa budak pergi ni ngajar keras. Dah kat lembut dah kira. Mana mu bukan kaki mengaji. Nah, cari alasan saja, betul tak? Dia keras dengan lembut ni kena ada. Betul tak? Sebab tu dalam rumah Allah buat keras dengan lembut. Siapa lembut? Mak. Siapa keras? Ayah. Anak dia main garik-garik. Bang, duduk garik sikit lagi biar bau mak. Mak kata, adik mak naik garik dah, naik dah. Naik dah? Dah, kau congek. Dah, pasal lembut. Nah, naik mandi nak lewat dah ni. Mak. Budak tu takut? Dah. Ayah dia balik motor kapal-kapal. Mandi! Dengar basikal-basikal, ronyoh hobi. Faham lagi. Betul tak? Dia perlu keras. Nah, tapi tak dia juga lama. Betul tak? Dia gitu. Nabi Harun, Nabi Musa. Tinggal Nabi Harun. Nabi Harun lembu. Dia pun buat lembu mah. Nah, awak tokong. Nah, pada Nabi Harun lembu. Kalau ada Nabi Musa, awak dah buat. Takut. Nah. Maka kita mulakan dengan yang sunat, basuh tangan bismillah. Nah, kemudian berkoma, masukkan air ke hidung, basuh muka yang rukun, tangan sampai ke siku, kepala siapa, kalau boleh sutip kepala sekurang-kurangnya 1/4, kemudian sapu telinga, basuhlah kaki. Tambah lagi ghurrah mahajjalun, kalau boleh basuh lebih. Kalau siapa atas ni kepala muka, biarlah siapa atas bubung. Kalau ujung ni muka, biarlah siapa bawah tekuk. Kalau sini saja buku siku, biarlah sampai separuh bau. Nah, nampak? Dan kalau sampai ke buku lali saja syarat, biarlah sampai ke betih. Itu dipanggil ghurrah mahajjalun. Maka lebih banyak cahaya kita pada hari kiamat nanti. Wallahu a'lam. Sebelum kita baca soalan, saya diwakilkan oleh pihak Masjid Kampung Belada Kolam untuk melancarkan kutipan sumbangan derma. Bagi nombor akaun Masjid Bank In, orang yang beri sumbangan melalui online, CIMB 13020007179 iaitu AJK Masjid Belada Kolang. Siapa yang nak impak bayar bil api 220863600608 Siusaha Jawatan Kuasa Masjid. Malam ini kutipan kita nak guna untuk kebajikan dan pengurusan masjid kita lah. Jadi petugas sila bangun sekarang. Tak pakai tong, minta gerakkan tong masjid. Dan sambil-sambil gerak tu sambil-sambil letakkan sumbangan. Awak gerak tau. Kerana kita akan pergi kepada sesi menjawab soalan. Mana ada tau? Ada. Gerak dah. Buat gerak tau, buat gerak saja gitu, gerak dah letak duit lah. Tak nampak tong mana tong? Ada ya? Dia tak apa. Jangan susut tong. Boh lah gitu. Lagi tak boh lagi jangan gerak kantong. Tak apa, sekadar sumbangan-sumbangan yang ikhlas. Ada baju. Baik, sambil-sambil kita berikan sumbangan kepada tabung-tabung derma yang kita gunakan untuk imarahkan masjid, kebajikan masjid kita ini. Kita tengok soalan orang kampung Belada Kolang. Orang kata lepas solat subuh boleh solat qada. Jadi saya lah solat qada saya yang saya tinggal masa muda-muda. Sah tak solat saya? Baik. Dia kata, ada orang kata lepas semayang subuh boleh semayang qada. Jadi dia pun qada lepas semayang subuh. Sah ke tak? Jawabnya, yang pertama, titik tolak perkara ini berdasarkan hadis yang berbunyi lebih kurang Nabi SAW bersabda, la salata ba'da subhi wa la salata ba'da al-asri atau kama qala, tidak boleh semayang selepas subuh dan tidak boleh semayang selepas asar. Maksudnya larangan di sini ialah solat sunat yang tidak ada sebab atau bukan solat fardu. Adapun solat yang wajib boleh, atau solat sunat yang ada waktu boleh, termasuk solat qada. Jadi selepas semayang asar tidak ada semayang sunat lepas asar, tapi sebab apa nak semayang qada boleh.
Sama ada qada yang wajib atau qada yang sunat. Faham? Qada sunat ni contoh, lepas semayang asar dia baru teringat tadi tak semayang duha. Maka dia baru teringat, maka lepas asar dia semayang duha. Allah, aku semayang sunat duha, qada. Harus. Okey? Begitu juga lepas subuh. Nah, kerana berdalil dengan perbuatan Nabi SAW yang tertinggal semayang sunat zuhur. Tertinggal sunat zuhur. Dan Nabi qada sunat zuhur selepas semayang fardu asar. Nah, itu sunat, apatah lagi yang wajib, lagi dibolehkan min babil aula. Okey, selesai masalah. Soalan seterusnya, masjid banyak pitih, beli TV letak dalam masjid, tapi qairiyah masjid tidak tahu apakah hukumnya. Baik, jadi bila qaryah, penduduk kampung berilah sumbangan derma untuk tabung masjid. Masjid pun belilah sesuatu yang untuk kebajikan masjid itu. Apakah wajib? Perlukan persetujuan penderma? Jawabnya tidak wajib. Tetapi untuk mengelakkan kekeliruan, seeloknya diumumkan. Faham lagi? Itu saja. Kerana apabila penduduk sudah buat tabarruk, rela hati beri sumbangan, maksudnya untuk kebaikan masjid, masjid guna untuk beli meter, kipas dan sebagainya. Faham? Bukan beli TV untuk rumah tu imam. Faham lagi? Untuk masjid. Nah, memudahkan orang dalam tabir napak dan sebagainya, maka hukumnya harus, walaupun tidak mendapat tidak diberitahu kepada penderma. Faham lagi? Nah, tapi oleh kerana nak mengelakkan kekeliruan ataupun sangka tidak baik, kita umumkan pembelian-pembelian tersebut. Okey? Jadi orang pun berpuas hati. Sebab ni musim ni orang tak puas hati belaka. Hak betul pun orang pakoh lagi. Faham lagi? Tak salah kata hak tak berapa betul. Boleh tak duit pengurusan masjid derma kepada mak sekolah tahfiz? Boleh atau tidak? Menurut ulama-ulama fiqh, tidak boleh apabila tabung itu khusus untuk kebajikan sebuah masjid diberikan kepada perkara lain. Ataupun satu program saja. Contoh, malam ini kutipan derma untuk Majlis Maulidur Rasul masjid kita tahun ini. Dapatlah 6,000. Tiba-tiba belanjanya hanya 5,000. 1,000 itu tak boleh pakai untuk benda lain, melainkan untuk Maulidur Rasul. Itu yang ada dalam kitab-kitab fatwa ulama. Faham lagi? Jadi ambil duit masjid untuk beri pada sekolah dan sebagainya tak boleh. Faham? Melainkan buat tabung khas. Kita buat tabung khas. Nampak? Tabung tu untuk masjid, maka untuk wakaf masjid, tak boleh untuk benda lain. Lain kali begini, kita buat pengumuman derma untuk pengurusan masjid dan keperluan-keperluan umat Islam. Itu lebih baik. Supaya keluar daripada khilaf ulama yang melarang. Okey? Sumbangan tuan-tuan dan puan untuk imarahkan masjid, kebaikan masjid dan untuk kepentingan umat Islam. Jadi bila ada berlaku kebakaran, girang masjid dalam kampung sebagainya, boleh ambil. Faham lagi? Kalau tidak, memang untuk wakaf masjid. Kena hati-hatilah. Macam kadang-kadang dia buat tabung kebakaran. Contohlah berlaku kebakaran di Teluk Nara, contohlah. Faham lagi? Jadi diumumlah di masjid. Malam ini sumbangan semuanya akan diberikan kepada mangsa kebakaran Teluk Menara petang tadi. Contoh. Jadi anggar-anggarnya untuk imam pengusinya, anggar-anggar boleh 10,000 kot. Tiba-tiba boleh 30. Pengusi kata wis 10 dah. Ni banyak berlaku. Jawabnya tak boleh, kena wis semua. Jangan pandai-pandai masjid ambil, tak boleh. Kerana sudah dijelaskan kepada orang yang nak menderma, malam ini sumbangan anda akan diberi kepada dia. Jadi ada orang yang berasa nak beri 5 riyal,
Wi 50 lagi. Bang, tiba-tiba haji tu banyak lah pula. Bagi dua. Bang, jangan. Tu pengurusi AJK masjid jangan lari masa orang ngajar. Bang, ni setengah AJK. Dah, bila orang dia buka kitab lagi bahang di jalan luar mama. Faham tak? Wallahu a'lam masuk. Nah, lagi tak faham hukum. Tapi bukan belada kolang, belada selak. Soalan seterusnya, kalau boleh tak imam baca surah? Saya dengar je, tapi saya tak baca surah Fatihah tu. Apakah sah solat saya? Dia imam baca surah, dia dengar imam baca surah. Imam baca Fatihah, dia dengar baca Fatihah. Dia tak baca Fatihah, tidak sah. Kerana sabda Nabi SAW, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah semayang orang yang tidak baca surah Al-Fatihah. Sebab tu, Nabi baca Fatihah, maka sahabat di belakang diam. Bila habis baca Fatihah, sahabat baca Fatihah. Faham? Kata itu sunat diam sekejap imam sebelum baca surah, sekadar habis Fatihah makmum. Bila habis Fatihah makmum, imam pun Bismillahirrahmanirrahim baca surah. Apakah hukum angkat takbir di rakaat kedua? Apakah hukumnya? Angkat takbir ni maksudnya angkat tangan lah. Takbir ini Allahu Akbar. Faham lagi? Tangan, angkat tangan bukan angkat takbir. Faham lagi? Penceramah kata takbir, dia pun takbir itu bukan angkat tangan. Allahu Akbar. Tangan tak payah angkat. Cuma ulama-ulama fiqh sebut dan sunat ketika ucap takbir mengangkat dua tangan. Nampak? Jadi akhirnya kita orang Melayu panggil akad takbir. Tak apalah, maaflah. Dah. Maka angkat tangan ini bila? Yang pertama wajib. Yang pertama takbiratul ihram. Allahu Akbar, angkat tangan. Yang kedua nak rakaat, Allahu Akbar, 2. Yang ketiga bangun daripada rakaat, samiallahu liman hamidah. Yang keempat bangun dari tahiyat awal. Nampak? Bangun dari tahiyat awal. Faham tak tahiyat awal? Sama ada semayang garik ada tahiyat awal. Semayang lahu asar ada tak? Ada lah. Bangun dari tahiyat awal, Allahu Akbar, sunat angkat tangan. Tidak sunat angkat tangan bangun dari rakaat 1 ke rakaat 2. Dan tidak sunat angkat tangan bangun dari rakaat 3 ke rakaat 4. Yang sunat angkat tangan hanyalah bangun daripada rakaat 2 ke rakaat 3 yang ada tahiyat awal. Tapi ada setengah orang habis angkat dia tu bangun. You bom say. Faham lagi? Kalau sekali dua salah. Memang hari-hari dia angkat amal. Ni tak ngaji lah tu. Jadi tak perlu angkat rakaat pertama ke rakaat 2. Yang sunat angkat dari rakaat 2 yang ditayat awal berdiri rakaat ke 3. Sunat angkat tangan. Soalan seterusnya. Bulan puasa saya naik kapal terbang dari KK ke KL. Waktu buka puasa KK pukul 6.30. Masa dalam kapal terbang dah pukul 6.40. Saya dengar pramugari kata telah masuk waktu berbuka. Saya was-was. Tapi mula orang berbuka, saya pun berbuka. 10 minit kemudian kapten kapal terbang memaklumkan sekarang telah masuk waktu berbuka. Jadi apakah sah puasa saya hari itu? Baik. Naik kapal terbang daripada KK Kementerian Kesihatan dia. Kota Kinabalu, Kota Kinabalu. Nak pergi Kuala Lumpur. Faham? Jadi di ujung-ujung harinya pramugari kata sekarang telah masuk waktu berbuka puasa. Orang nak kata baru makan. Wah. Faham lagi? 10 minit je habis dah makan, baru pilot kata sekarang masuklah waktu berbuka. Hak mana betul? Yang betulnya pilot lah. Kerana pramugari setahu saya dia tak kata masuk waktu berbuka. Pramugari akan kata 10 minit lagi masuk waktu berbuka. Mungkin bahang berbuka dah. Tak tahu. Hak kita sama lah. Pramugari kalau kadang-kadang pramugari memang tak sebut. Yang sebutnya pilot. Okey? Tapi kalau pramugari sebut, kalau ketebang orang Islam biasa dia sebut
10 minit lagi akan masuk waktu buka, mana kita kena ready lah. Nah, dan pilot akan umum. Baik. Dalam keadaan kita semayang berbuka dalam masjid gini, kita duk kupuh nak buka, kita nampak tak matahari nak jatuh? Nampak tak? Tak nampak, maka tak wajib kita tubik ramai-ramai naik atas bukit hitam. Kita boleh tengok kalender, tengok jam, tengok takwin. Tapi kalau orang naik kapal terbang, dia nampak tak matahari? Nampak? Dia tak boleh tengok jam, kerana dia sudah nampak. Faham? Martabat yang paling tinggi dalam bab buka puasa, mata melihat sendiri matahari. Bab pun mendengar orang cakap. Faham? Kita naik kapal terbang, matahari, kapal terbang ni ada tikar tau. Ke kapal terbang bawa tanah je KL? Faham lagi? Kan ada tikar. Bila ada tikar, nampak tak matahari di kaki langit? Kalau selagi ada bulatan matahari, tak boleh buka. Mu tak boleh pakai waktu KK, mu tak boleh pakai waktu KL, kerana mu duduk di atas udara. Mu kena tengok sendiri. Faham lagi? Jadi siapa yang nampak matahari belum lagi tenggelam, ada sikit lagi bulatan, tapi takwin jam menunjukkan sudah tenggelam, atau radio kata sudah berbuka, dia pun berbuka, batal puasa, kerana mata boleh nampak matahari belum tenggelam. Nampak lagi? Anda faham situ. Soalan seterusnya, apakah hukum jual ayam dengan pam angin dalam badan ayam? Pang angin pula. Dia pang kot mana? Punggung ayam. Jadi ayam nampak kembang, nampak besar. Apakah tujuannya? Kalau tujuannya supaya daging ayam itu tahan lama, harus. Tapi kalau tujuannya supaya orang nampak besar, nyak ke besar, maka situ helah haram. Nampak? Helah nak menipu orang. Betul tak ke? Haram. Jual ayam pun boleh masuk neraka. Minyak menari tiang masuk neraka. Nampak? Jual ayam boleh masuk neraka. Helah benda dia, tanya orang jual ayam. Dia mupang tak? Tak apa. Ada orang pang tu tujuan apa? Nak kecek orang tak? Nak sudah jadi berat lagi? Jadi lebih lagi? Dah? Berat tu, berat isi dia ke benda apa? Jadi orang tu terpedaya tak tukar beli? Terpedaya? Haram. Faham tak dia? Laisa minna man ghasya, bukan dari kalangan kami mereka yang memperdaya seperti ini. Jelas itu. Kisah Nabi pergi pasar tu lah. Nabi pergi kat orang jual buah, Nabi seluk tangan dalam buah, seluk bawah basah, atas kering. Mahaza, pemda mu ni, bapa mu tak tahu hak basah depan, biar orang nampak. Orang tengok dah basah, orang beli juga, tak apa. Ni orang tengok molek buah, hak basah duduk bawah. Lalu Nabi pun bersabda, laisa minna man ghasya, bukan kalangan kami menipu seperti ini. Nampak lagi? Jual-jual molek. Betul dah rezeki itu 99% perniagaan, tapi berniaga halal, berniaga haram, masuk neraka 99%. Pergi semayang raya tapi tak dengar khutbah, terus balik rumah. Dia pergi semayang saja, lepas tu orang baca khutbah dia balik. Tengok ada uzur ke tak? Tak ada uzur saja, makanya sah semayang ni saja, tak dapat pahala mendengar khutbah. Faham? Ada ke orang lagu ni? Tapi boleh tahan dah tu. Hak berat sekali ialah semayang dak puasa. Faham lagi? Dia tak semayang tapi puasa, pelik tu. Padahal semayang tu tiang agama. Hak berat lagi sahur saja, tidak puasa. Hak jahat lagi semayang pun tidak, puasa pun tidak. Faham? Hak paling wala'um, mayang pun tidak, puasa pun tidak, berhari raya. Raya boleh lihat ada je, mayang tak. Soalan seterusnya, duit KWSP keluar zakat ke? Kena keluar zakat ke? Jawabnya tengok dulu. Zakat simpanan ini dia ada dua syarat. Yang pertama, jumlah yang kita simpan itu sampai nisabnya. Nisab ini qadar wajib zakat. Qadar wajib zakat ini harganya banyak mana?
nilai 85 gram emas. Kalau hari ini 1 gram emas berharga hari ini berapa 1 gram? Siapa tahu? 270 hari ini. Contohlah, kalau hari ini RM270 1 gram kali 85. 22,950 itu nisabnya. Jadi kalau duit kita 20,000 tak kena zakat. Kerana nisabnya 22,950. Okey? Ingat dah, nak tahu nisab, ambil harga emas hari ini Google, faham? Nah, kali 85. Ingat dah? Angguk lagi bahan mi goreng luar tu kali 95. Kali awak pula. Nah, dapat kira sendiri lain kali. Betul tak? Maka bila contohlah Mas 10 kan? Mas 10 kan? Maka kalau katakan duit kedua SP kita sudah sampai nisab. Contohnya duit kedua SP kita RM30,000. Okey? Ada dalam jabat lah, kita tak ambil lagi. Ada dalam simpanan. Maka kalau kita ambil hari ini, ambil semua ke atau ambil sedikit ke, wajib bayar zakat 2.5% dari yang diambil. Kalau ambil semua 30,000, maka 2.5% dari 30,000 zakatnya. Kalau hari ini kita ambil 1,000 saja, duit 30 kena dah zakat. Tapi bila ambil 1,000 tinggal berapa dalam? 29. Hak zakatnya ialah 1,000 saja, iaitu 2.5% dari 1,000, RM25. Okey? Minggu depan ambil pula 1,000, faham? Kena pula RM25. Faham tak ke? Okey. Minggu depan tu ambil RM1. Ambil RM1. Tengok dari isi borang tu, dia RM1. Kena 0.25 sen. Faham tak ke? Apakah itu tawakal? Tawakal maksudnya kita berusaha dan serah kepada Allah. Contoh kita berubat. Kita kaki kita sakit. Kita pun ambil obat, makan obat. Contoh, berubat tu makan obat, loma obat, bubuh seming, jahit, masuk besi tu panggil berubat lah. Kemudian kita serah kepada Allah untuk menyembuhkannya. Faham lagi? Itu panggil tawakal. Atau kita pergi bandar, kita nak ada kerja, kita kena tinggal motosikal. Motosikal wai suku, RM10,000 beli. Kita pun kuci lah. Kuci anda, kuci di atas. Itu usaha kita. Faham? Kemudian serah kepada Allah yang menjaganya. Itu tawakal. Kalau tidak serah pada Allah, pegang di kuci tu macam orang kafir. Nampak? Jadi tak ada Tuhan situ. Sebab tu dia bila hilang, dia bunuh diri. Dia tidak ada Tuhan, tak serah pada Tuhan. Kita berusaha untuk membesarkan anak-anak, untuk memeliharakan keluarga kita, serah kepada Allah. Jangan lupa Allah. Itu tawakal. Bukan tawakal itu makna kita tinggal motosikal hidup, anak kucing buh di anda, serah pada Allah. Itu bukan tawakal tu. Itu restoran tawakal. Faham lagi? Saya ada 40,000. Saya pun nak buat pertandingan ngai, yuran RM90 seorang. Duit hadiah untuk minggu pertama pakai duit saya 40,000 tadi. Lepas tu duit yuran yang dipungut tadi kumpul untuk guna sebagai hadiah minggu depan pula. Dan gitulah seterusnya di rolling duit yuran tersebut. Jadi apakah hukum tanda ngai itu, judi-judi ke tidak? Baik. Dia buat pertandingan ngai RM90 satu jorang. Faham tak lagi? Jadi dia gunakan duit dia dulu untuk beli hadiah. Duit yuran itu dapat untuk minggu depan juga. Jawabnya awak tula je, muhalah saja je. Faham lagi? Yang jadi tidak judi ini, yuran itu tidak akan digunakan langsung untuk rebutan orang. Yuran itu hanyalah untuk bayar sewa bandarang, sewa patah. Lepas tu gajikan budak-budak sebagai petugas. Yuran itu nak beli topi ataupun t-shirt dan sebagainya. Adapun hadiah daripada pihak ketiga, itu tidak judi. Faham? Soalan seterusnya. Lembu masa turun lori nak gerbang patah kaki. Sah tak? Sah jika disembelih segera.
kerana tidak mengurangkan daging. Tapi kalau patah kaki minggu depan baru sembelih, maka dia tak makan, tak minum, sakit kaki, jadi tidak sah. Dah. Dok. Toke dadah pergi semayang, dia pun derma hasil jual dadah. Adakah dikira amal ibadat juga hasil derma dia tersebut? Jawabnya ya. Bang, dia jual dadah, untung lah, jual pil kuda. Ambil 1,000 sedekah kepada masjid. Orang panggil amal itu amal akhirat. Faham lagi? Pasal apa sedekah ke masjid? Dia tak sedekah ke disko. Faham lagi? Itu panggil amal akhirat. Tapi adakah diterima? Tak terima. Yang terima tong masjid tu lah. Faham lagi? Allah tak terima. La ibarallahu salata ahadikum idha hadasa ila tahur bighair tahurin wala sadaqah min ghulul. Allah tak terima semayang tanpa bersuci, dan Allah tak terima sedekah daripada harta yang tidak elok. Nampak lagi? Tak terima. Masuklah tau. Tak terima. Dah. Walaupun mu anak orang tu imam, orang lebar dan sebagainya. Faham? Tak terima juga. Dalil kerana anak Nabi Adam namanya Habil. Habil dan Qabil. Habil derma, Qabil pun derma, Allah suruh. Tapi Habil beri yang molek, Qabil beri yang tak molek. Allah tak terima yang Qabil. Faham lagi? Tahu tak? Qabil ni bing apa? Adam tu Nabi ke cikgu Adam? Nabi Adam. Anak Nabi Adam. Derma hak tak molek, Tuhan tak terima. Dan mu anak pial. Faham lagi? Nah, kena kiyah situ dah. Menguruskan ibu bapa yang uzur, tukar anak lelaki atau anak perempuan dalam keadaan belum berkahwin, ialah anak perempuan dah. Rawatnya dan sebagainya. Faham? Belanja, mencari belanjanya anak laki-laki. Tapi bila sudah berkahwin, anak laki-laki yang menguruskan. Anak perempuan kena jadi suami isteri orang, urus suami dia. Faham? Benarkah hanya kambing saja boleh buat akikah? Tidak benar. Yang benarnya sama dengan binatang korban. Binatang korban itu kambing, biri-biri, lembu, kubah, unta. Faham? Ataupun binatang yang digabung dua ni boleh juga. Nampak? Macam lenta. Lenta ni maknya lembu, ayahnya unta. Dapat anak lenta. Hukumnya boleh buat akikah. Faham? Tapi kalau gabung dengan binatang yang tidak boleh buat korban, tak boleh akikah. Contoh mak lembu, ayahnya itik, tu biar anak lentik, tak boleh. Faham lagi? Kena faham macam tu. Jadi dia korban dengan kibas boleh. Kibas tu bukan kambing, tapi kategori kambing lah kita panggil. Apa benda kibas? Kambing yang besar lah, biri-biri besar. Faham lagi? Jadi Nabi pernah akikah dengan 2 ekor kibas yang besar yang bertanduk keduanya. Bang. Seorang itu minta untuk kahwin muda, tapi tidak dibenarkan kerana membelakangkan keluarga, dan minta nasihat bagi anak muda yang nak kahwin. Ilmu atau harta, yang mana yang utama? Dia kalau nisbah sunnah, kahwin itu ketika muda. Tetapi kahwin tua itu sah, tak ada masalah. Faham? Kemudian mana kita nak dulukan dalam perkahwinan? Kahwin atau harta dulu? Jawabnya, hartalah dulu. Faham? Nampak? Sebab tu bila seorang laki-laki dia nak kahwin, dia tak ada harta, Nabi suruh kau cari. Iltamih wala khatam min hadid. Mungkin cari juga harta walaupun sebetul cincin besi. Nak beri sebagai mas kahwin. Bukan maksud harta tu banyak. Ini tak ada harta cari nak tanggung anak orang. Nah, akhirnya lapor ke mahkamah syariah, tak mampu beri nafkah. Boleh-boleh ada. Ni kena jaga, faham, kena faham baik-baik. Tapi bila kita berkahwin, jangan kerana harta. Kalau kerana harta, sah perkahwinan. Tetapi takut tidak kekal lama. Kerana harta itu dia berubah-ubah, boleh dijual beli. Soalan seterusnya. Bilakah waktu paling akhir kita solat duha?
masuk dekat dengan waktu zuhur. Kerana sebelum zuhur dipanggil waktu istiwa. Waktu istiwa waktu yang dilarang solat. Contohnya 5 minit sebelum zuhur, itulah waktu akhir duha. Soalan seterusnya, beramal mengikut 4 mazhab berbeza cara. Soalan saya, memohon maaf setiap kesalahan atau dosa mengikut kefahaman 4 mazhab, bagaimanakah caranya? Mohon maaf. Ini bukan disebut dalam kitab-kitab fiqh. Faham lagi? Dia fiqh muqarrar tidak sebut mohon maaf. Lagu mana? Begini, kita mohon maaf. Kita sendiri yang buat salah, kita yang kena lapaskan maaf. Tetapi jika kita tak mampu melapaskan maaf di hadapan orang yang kita buat salah, kerana masalah mudarat kembali kepada kita, contoh, maka harus kita mewakilkan permohonan minta maaf. Dan syaratnya orang yang hendak diminta maaf itu mesti hidup. Dalam bab memberi maaf, syaratnya orang yang hendak kita minta maaf itu, orang itu mesti hidup. Adapun orang yang pihak nak minta maaf tidak mengapa, tidak hidup. Faham? Contohnya orang yang jahat buat salah itu sudah mati, yang dibuat salah itu masih hidup. Boleh tak yang hidup ini maafkan si mati? Boleh tak? Boleh ha? Habis lah cerita. Tetapi jika yang kita buat salah itu sudah meninggal, kita pergi minta maaf dengan kawan dia, minta maaf dengan waris dia, tak boleh. Kerana dia sudah meninggal. Maka syarat dia kena hidup semula. Hidup semula lah. Maksudnya di akhirat. Faham lagi? Ke tak hidup dah? Jadi kalaulah kita buat salah dan tak sempat minta maaf, dia mati, maka tak boleh dah. Kena tunggu akhirat. Maknanya tidak selesai kes kita. Akan dibicarakan semula. Adapun dia sudah maafkan sebelum dia mati, tidak akan dibicarakan lagi. Seorang ini tak pandai baca Quran, tapi selalu berdoa nak masuk surga bersama keluarga. Dalam hadis, pembaca Quran masuk surga mengikut bacaan terakhir. Pula dengan seorang itu nak bersama keluarganya surga, dan ia tak pandai baca Quran. Dengar baik-baik. Mu nak masuk surga. Masuk surga bukan baca Quran saja. Faham tak? 2 syarat tiket kena beli. Innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Barang siapa yang sudah beriman. Yang kedua, lakukan amal soleh. Beriman lagi yang bertanya ni, beriman dah. Dah amal soleh, buatlah. Amal soleh tidak mesti baca Quran. Jaga yang fardu, solat fardu, puasa fardu, ada PT kena pergi ke Mekah. Tak, bayar zakat, bayar zakat. Kemudian lakukan amal soleh. Termasuk baca Quran. Tak boleh baca Quran, sedekah. Tak boleh sedekah, zikir, tak boleh zikir, selawat. Ada orang masuk syurga dengan banyak baca Quran. Ada orang sebab banyak puasa. Ada orang sebab banyak solat. Ada orang sebab karang kitab. Ada orang sebab pergi dengar. Ada orang sebab dia akad anak ayah jatuh lalokang, dapat syurga Allah. Banyak kan? Mana hakmu sempat mu buatlah. Tak mesti baca Quran. Masa bagi salam, tunduk dulu baru kepala, baru paling kiri kanan. Masa angkat takbir, kepala diangkat atas. Bila tangan jatuh di perut, kepala tunduk bawah. Sah atau tidak? Tidak disuruh tunduk kepala masa beri salam. Faham tak? Cuma sunatnya berpaling kanan. Kerana mengikut perbuatan Nabi. Nabi ni bila beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi berpaling ke kanan. Bila Nabi beri salam sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi berpaling ke kiri. Tak payah tunduk. Dah kalau dia pergi tunduk, dalam keadaan tunduk, hukumnya harus. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam keadaan tunduk boleh. Yang dilarang ialah lenggok. Kerana semayang itu dilarang melihat ke langit. Maksud langit itu ke atas. Ada orang semayang tengok atas. Oh, kipas baru pula. Tengok. Tak, nak kan dilarang. Larang itu haram ke? Tak, larangan itu makruh. Faham? Jadi tengok atas. Hangguk pun bid'ah. Bukan bid'ah yang haram lah, tapi yang tidak disuruh. Faham lagi? Hangguk gini, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Faham? Ni mari dua ni hangguk. Kita hanya hangguk 2 kali saja dalam hidup kita. Pertama tahun
1941 ketika Jepun memerintah tanah Melayu. Faham tak? Itu kena angguk lah. Tak angguk, tapau. Itu baru angguk. Yang kedua tahun 2020 ketika Covid melanda dunia. Betul tak? Lagi kat masuk dalam mall ada nata suhu tu. Faham lagi? Betul tak? Nah. Kita tengok belakang made in Japan. Jepun juga kan ni. Pinang meh, pijok ngau dia. Padahal 70 tahun dulu orang angguk ke dia. Lah ni dia atas mesin dak. Mocik-mocik nyanyi. Orang pandai tu pergi dekat ting selalu dah. Hak jenis orang mocik-mocik kapung-kapung kan. Nak pergi kedai dah, iwak jauh. Dak bunyi. Jepun kali angguk, datang mesin ni 3 kali angguk. Dah. Tapi alhamdulillah habis Covid. Tembok lagi habis dah. Tak? Ujian Allah. Tak? Tuhan uji kita. Angguk ke benda tu? Angguk-angguk lah. Habis bateri je tu. Nah. Makmum muafiq masbuk. Ramai lagi keliru. Gini, muafiq maksudnya lepas dia takbir Allahu Akbar, dia ada masa boleh baca Fatihah sampai habis sebelum imam rakaat. Itu makna muafiq. Contohnya imam takbir Allahu Akbar, dia pun takbir Allahu Akbar. Muafiq kan tu. Kenapa? Kerana mesti lepas imam baca Fatihah nanti dia dang baca Fatihah. Itu muafiq. Nampak? Man wafaqa makna imam, orang yang sepakat dengan imam. Masbuk maksud orang yang ditinggalkan. Maksudnya masbuk bila dia makmum lah, dia takbir Allahu Akbar, lepas dia takbir dia tak cukup masa untuk baca Fatihah sampai habis sebelum imam rakaat. Faham? Contoh dia masuk tu imam bismillahirrahmanirrahim, dia pun takbir Allahu Akbar, tema inna a'tainakal kautsar. Faham? Surah Kautsar bermakna ada 2 ayat je lagi. Dia 7 ayat dang tak? Dang tak? Itu panggil masbuk. Okey? Segala yang berlaku ketentuan Allah yang Maha Esa. Apa pandangan Ustaz tentang pertanyaan orang yang terhadap seorang tentang jodoh dan anak? Sedangkan dia dalam berusaha untuk dapatkan jodoh dan anak. Baik. Bukan jodoh dan anak saja, semuanya daripada sisi Allah. Kullun min indillah, semua. Faham lagi? Jadi ada orang bila tak suka orang tanya dia, "Tak kahwin ke tak lagi?" Jawabnya soalan-soalan gitu hukumnya harus dalam masyarakat. Tak boleh kita kata haram, dilarang dan sebagainya. Yang tak boleh ialah orang itu sudah tahu dia tidak berkahwin, lalu dia ulang pertanyaan untuk mengaibkan dia. Itu dilarang. Kerana tanya isteri orang mana, faham tak lagi? Hukumnya harus. Itu perbualan biasa dalam masyarakat. Faham tak lagi? Anak berapa orang dah? Ada orang sakit hati jawab sebab dia tak dapat anak sudah 10 tahun. Tak boleh marah. Jangan marah. Faham? Kerana pertanyaan itu bukan nak menganjing. Kerana dia tidak tahu. Tapi dia tahu dah saja nak menganjing. Baru betul. Salah. Faham tak lagi? Orang puang orang mana? Padahal dia tahu dah kita tak nikah lagi. Nak suruh lain dengar. Nak kata kita. Itu baru dilarang. Faham tak lagi? Soalan-soalan yang biasa lagu tu tidak dilarang dalam masyarakat. Dah? Sikit lagi dah. Ambil air semayang dalam bahasa Melayu. Boleh tak? Apa pula ambil semayang bahasa Melayu? Bukan. Niat. Niat memang bahasa Melayu. Niat ini dalam di mulut ke di hati? Al-niyatu mahalluha bil qalbi. Niat ini tempatnya dalam hati. Semayang, niat Melayu dah, kita orang Melayu. Kan orang Jawa. Betul tak? Nah, orang Arab, niat Arab dalam hati, takkan niat Melayu. Faham? Hak lapah di mulut, usalli. Okay? Baik, pada pihak mengatakan sunat usalli atau harus usalli. Sebaiknya bahasa yang digunakan dalam berniat. Mana kalau kita niat bahasa Melayu, usallilah bahasa Melayu. Aku niat solat fardu maghrib. Allahu Akbar. Barulah niat yang dilafazkan tadi cepat datang di dalam hati. Kata Dr. Wabah Lali kata li'anal lisan ala qalba, supaya lisan yang kita sebut tadi menolong hati kita. Yang jadi payah tu kita sebut usalli Arab. Bila niat Melayu tu jadi payah nak terjemah.
usolli fardal maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala. Allah, aku semayang dibayar. Faham? Patut kata Melayu kan. Nak, aku semayang fardu subuh. Allah, dia derah mari. Aku semayang fardu subuh. Mudah tak? Mudah. Nah, ni luar Arab dalam Melayu. Muka sekolah Arab. Soalan seterusnya. Dalam bulan puasa, katakanlah esoklah nak musafir pergi KL 2 hari. Adakah kalau ambil jalan tidak puasa, boleh ke tak puasa dah pagi tu walaupun nak mulakan perjalanan pukul 10 pagi? Dia nak esok nak pergi KL 2 hari. Jadi kalau kata keringanan tidak berpuasa tu macam mana? Begini. Yang kata tidak berpuasa itu dibolehkan bagi orang musafir ialah dia mulakan dalam keadaan berpuasa, bukan mulakan dalam keadaan tidak puasa. Lagi bukan keluar rumah dah puasa dah. Nah, jadi keluar rumah tu puasa dulu sampai di tengah jalan dia berbukakan keletihan. Itu yang dikatakan musafir. Faham lagi? Dia tidak syarat musafir sebenarnya. Orang yang duduk di rumah pun kalau terlalu sangat lapar, sangat dahaga, boleh berbuka. Bolehlah. Cuma goliknya sangat lapar, sangat dahaga itu berlaku pada ketika musafir. Patut Allah kata pamankan aminkum maridan aw ala safarin. Barang siapa di kalangan kamu sakit atau musafir. Tapi mula musafir itu dengan berpuasa. Faham lagi? Kita bahan nasi dah. Bahan rumah dah nasi, dah naik kereta lagi. Nah, salah gitu. Soalan seterusnya. Orang puang istihadah wajib solat puasa. Kalau suami nak jimak boleh ke tak? Sebab dia dalam keadaan berdarah lagi. Dalam masalah jimak isteri yang istihadah ada khilaf dua pendapat. Satu mengatakan diharamkan, yang kedua diharuskan. Dua-dua ni pandangan ulama fiqh mazhab 4 belaka. Nak jadi menak mana? Nak haru. Memang abang itu ikut haru. Nah, tapi tak apalah sekurang-kurangnya ada fuqaha yang mengharuskan. Okey? Ada 3 soalan lisan. Ya, siapa nak bertanya? Ya. Nak tutup buku ah. Dah. Ada yang nak tanya tak? Baik. Apa hukum bertawasul alim ulama telah mati? Tak dengar. Hukum bertawasul ulama telah mati. Apa hukum tawasul alim ulama yang telah mati? Okey. Ulama telah mati aku buat. Alim ulama telah mati ni. Baik. Hukum bertawasul dengan orang yang sudah mati, tak kira ulama ke, orang soleh ke, nabi ke, yang sudah meninggal dunia. Hukumnya harus dan tidak harus. Apa yang harusnya cara kita bertawasul itu biar benar. Bagaimanakah? Begini, sebelum itu kita faham, doa ada 2. Satu doa secara langsung, satu doa dengan tawasul. Doa secara langsung, ya Allah ya Tuhanku, sembuhkanlah sakit anakku, amin. Itu tidak tawasul. Faham? Doa yang kedua dipanggil tawasul. Ya Allah ya Tuhanku, berkat nabimu yang disemadikan di sini, sembuhkan anakku. Itu doa tawasul. Dua-dua itu harus. Okey? Nah, dua-dua boleh. Kita pergilah kubur ulama, kubur tok wali dan sebagainya. Nah, tawasul yang dibolehkan. Ya Allah ya Tuhanku, berkat orang soleh kekasihmu yang dimakamkan di sini, aku bermohon kepadamu, sembuhkanlah penyakit anakku. Amin. Harus. Yang dilarang itu minta wali yang mati itu pergi sembuhkan anak dia. Faham lagi? Ada beza tak situ? Dah? Ataupun dengan amal kita. Ya Allah ya Tuhanku, bulan lepas aku ada memberi sumbangan kepada seorang miskin. Jikalau sumbangan itu ikhlas kerana-Mu, sembuhkanlah penyakit anakku. Itu tawasul dengan amal soleh. Harus. Faham lagi? Soalan yang kedua sebelum akhir. Apa dia? Tak dengar. Masa istiadah tu kena qada tak sembahyang? Masa tengah istiadah tu kena qada tak sembahyang? Masa tengah istihadah. Lepas istiadah.
Waktu istiadah wajib semayang. Tidak ada qada. Wajib semayang. Jadi dengan bersuci setelah masuk waktu, kemudian meletakkan kapah, menahan keluar darah, terus mengambil wuduk dan solat. Dan bila keluar darah di dalam solat, dimaafkan, tiada batal. Bukan solat qada, wajib semayang, tapi dengan kaedah tadi. Soalan yang terakhir. Duduk belajar. Kita nak balik ke Terengganu 2 hari saja. Kita sudah tidak jadikan tempat tinggal kita di sini. Boleh? Yang tak boleh, kita masih tinggal di sini dan tinggal juga di KL. Dulu rumah kita lah ni. Rumah kita tak? Tak apa lah. Dia tak boleh rumah kita juga sini. Di ni pun duduk, sini pun duduk. 2 tempat tinggal. Contoh 2 bini. Faham lagi? Contoh. Tak, 2 lelaki tak jadi 2 bini contoh. Duduk Pahang pun duduk, Penang pun duduk. Dua-dua tak boleh. Faham? Tetapi jikalau kita ada 2 tempat tinggal, cuma kita banyak tinggal di KL, yang kira tempat tinggal kita ialah KL. Jadi kalau kita balik, bukan sampai 4 hari dan ke atas, boleh jamak qasar. Tapi nak balik semula ke rumah mak ayah, Teluk Menara ke apa, nak balik 4 hari dan ke atas, siapa je Teluk Menara, haram jamak qasar. Okey? Wallahu a'lam. Ada hadiah sikit daripada Prima Valley. Ambil. Ni. Datuk Arsyad, pemilik Prima Valley. Mai. Biarlah ada apa benda ni? Rezeki. Mai orang ni. Tadi tawasuk ni. Tak tanya tak tahu kau. Sama. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana mimma yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.